Dan kedatangan para hadirin ke Taklimat Kesediaan Kecemasan Kolej Kediaman Pertama sesi 2021-2022. Mengumumkan ketibaan yang dihormati Encik Hazrin bin Muhammad, Jurutera Bahagian Keselamatan dan Kesehatan, Pekerjaan dan Alam Sekitar, serta yang dihormati Puan Rogayah binti Abdul Qadir, Fellow Kolej Kediaman Pertama. Hadirin dipersilakan duduk. Kuntum melati tumbuh melata, burung merbah di pohon cemara. Salam sejahtera pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Salam sejahtera dan salam astar pertama selamanya. Yang dihormati Encik Hazrin bin Muhammad, Jurutera Bahagian Keselamatan dan Kesehatan, Pekerjaan dan Alam Sekitar. Yang dihormati Puan Rogayah binti Abdul Qadir, Fellow Kolej Kediaman Pertama, serta para pelajar Kolej Kediaman Pertama. Selamat datang ke Taklimat Kesediaan Kecemasan Kolej Kediaman Pertama, sesi 2021-2022. Tanpa membuang masa, majlis kita pada hari ini diteruskan dengan menjemput yang dihormati Encik Hazrin bin Muhammad, Jurutera Bahagian Keselamatan dan Kesehatan, Pekerjaan dan Alam Sekitar untuk menyampaikan taklimat beliau. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Tes. Boleh dengar? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang semua. Ada yang online ke? Tak ada? Okay. So yang ni saja ahli untuk petang ni. Untuk taklimat petang ni, yang ni sajalah. Okay. Saya akan bagi taklimat sahaja berkenaan dengan pengurusan kesiagaan dan juga tindakan kecemasan untuk kolej-kolej kediaman. So untuk hari ini saya akan bagi taklimat untuk kolej kediaman pertama. Boleh saya tahu semua ahli JTK ke? Seorang saja. Ada. Ahli Floret ada. Floret. Flora ada. Okey. So apa yang saya akan explain hari ini adalah berkenaan dengan apa itu kecemasan dan juga apa tindakan yang perlu dilakukan apabila berlaku kecemasan, dan juga saya akan explain sedikit mengenai ahli jawatankuasa ERT ataupun pasukan tindakan kecemasan. So, okay, next slide. Apa yang anda faham mengenai bencana ataupun kecemasan kalau dekat kolej ni lah? Anda bagi dah tu. Actually, untuk bencana dan kecemasan, kita bukan hanya tertakluk kepada kebakaran semata-mata. Kita ada wide definition of bencana dan juga kecemasan. Antaranya kebakaran, tumpahan bahan kimia, pelepasan biologi, kebocoran gas, kecemasan radiologikal, ancaman bom, banjir kilat, gempa bumi, dan terperangkap dalam lift. Kalau dalam kolej Asta ni, saya rasa apa yang kecemasan yang ada mungkin kebakaran. Satu lagi adalah tanah runtuh, kebarangkalian untuk tanah runtuh. Okey, apa yang perlu anda lakukan apabila berlaku bencana ataupun kecemasan? Maka ahli ERT ataupun pasukan tindakan kecemasan ini perlu diaktifkan, ataupun dalam erti kata lain emergency response plan, plan tindakan kecemasan bagi
bagi bencana tersebut perlu diaktifkan. Okey, saya nak tanya, siapa sini ada nombor telefon kecemasan balai bomba ataupun nombor telefon balai bomba terdekat, nombor telefon pantai? Okey, this one adalah nombor telefon untuk tindakan kecemasan yang berdekatan dengan Universiti Malaya, seperti mana polis, bomba dan juga hospital. Tapi basic thing yang you all perlu tahu adalah nombor telefon pejabat keselamatan. That number sepatutnya memang dia dah save. Ataupun sebenarnya apabila anda buka UMTouch tu, dalam UMTouch tu ada nombor telefon ke pejabat keselamatan. Cuba cek. Dalam UMTouch ada. Dalam UMTouch anda, cuba tengok hotline number. Situ ada nombor telefon ke pejabat keselamatan, which is 24/7. Anda boleh kontak lah apabila berlaku kecemasan. Okey, apa hari ini saya akan fokuskan lebih kepada tindakan yang perlu dilakukan apabila kebakaran berlaku. So next slide. Okay, untuk prosedur kebakaran, apabila api itu kecil, cuba untuk padamkan kebakaran dan laporkan kepada pengurus kecemasan dan juga kepada pihak kami lah. Dan apabila api tersebut tidak boleh dipadamkan, sila aktifkan penggera kecemasan. Penggera kecemasan yang macam kat sini ada tak? Kat dewan ni ada tak? Penggera loceng. Saya tak nampak. Tempat yang nak pecah tu mana? Kat belakang tu saya rasa. Rasanya ada kat belakang sana. Okey, konsep dia pecahkan saja, bukan tekan loceng. Walaupun dia nampak button situ, button tu bukan untuk ditekan. Bila dia pecah, dia akan automatik bunyi. So that one is penggera kecemasan. Okey, macam mana you nak identify api tu adalah api kecil? Siapa tahu? Sebab bila api kecil, just padamkan berhasil. Macam mana nak tahu? Api tu kecil ke, api tu besar ke? Macam mana nak tahu? Gantung kepada asap. Lagi? Any guess? Yang lain? Saya bergerak Tahu tak macam mana? Nak tahu api tu besar atau kecil? Tak dengar suara tadi. Okey, api kecil apabila dia punya ketinggian tu lebih kurang dalam 1 meter ataupun bawah ni lah, rendah je. Rendah saja. Bila api besar memang dia dah marak lah. Dah betul terlampau besar lah. Macam kat college ni pernah ada kebakaran di bilik pelajar. Dia punya hair dryer terlupa tutup, pergi kelas, terbakar. Dia sambar apa nama tu? Langsir. Dekat dengan langsir, dia terbakar. So itu ada kes yang kat college lah. Yang memang kat college ni pun berlaku kebakaran. So apa yang perlu anda lakukan? Kalau macam tu saya rasa boleh padam sendiri. Sebab api tu kecil saja. Dia hanya pada masa tersebut, college kediaman antara PTJ ataupun tempat di dalam UM ni yang dia punya control panel yang adalah yang sangat agak apa nama ni, detail jugalah. Siapa tahu control panel kat mana? Okey, control panel bila dia pergi ke office sana, yang sebelah box yang orange tu, apa benda nama dia tu? Easy box tu, tu adalah control panel. Itu adalah control panel. So apabila berlaku kebakaran ataupun trigger alam, sesiapa saja yang dengar ataupun ahli ERT
minta untuk pergi ke sana untuk identify dekat mana lokasi terbakar ataupun lokasi penggara kecemasan tu berbunyi. Macam dekat hari tu dekat blok E300 ke E400 itu yang terbakar. So memang dekat control panel tu dia akan state kat mana lokasi kebakaran tersebut. So terus pergi ke sana dan terus buat pemadaman lah. Okay, next. Okay, ini adalah prosedur pengungsian bagi setiap bencana ataupun kecemasan. Mungkin perlu kerja-kerja untuk pengungsian ini. Pengungsian adalah evacuation dalam bahasa Melayu, Englishnya, which is pengosongan bangunan. So ini adalah prosedur dia. Hentikan semua aktiviti, apa-apa saja aktiviti hentikan. Floor wrap, bawa orang ramai highly flow untuk beredar ke tempat berkumpul kecemasan. Kemudian hanya setiap penghuni mempunyai masa selama 3 minit saja untuk bergerak ke tempat selamat. Di manakah tempat selamat tersebut? Bolehkah daripada blok D turun ke sana dalam masa 3 minit? Di manakah tempat selamat tersebut? Mana-mana? Jangan tunjuk-tunjuk je. Kat mana tempat selamat? Okay, tempat selamat kalau setiap aras dekat blok lah, setiap aras kan ada tangga. Dan sebelum sampai ke tangga tu ada pintu. That one is fire retardant door. So pintu tu janganlah dibiarkan terbuka. Itu adalah tempat selamat anda, which is di belakang pintu tersebut. Kalau ada pasal kat situ saya tulis pintu. Jika ingin membuka pintu, which is memang betul lah, tempat selamat tersebut adalah di belakang pintu, which is dekat tangga. Tangga yang you akan turun ke tempat berhimpun yang kat bawah sana lah. So tempat selamat bagi setiap aras adalah di tangga, tangga kecemasan. Okay, so logik tak 3 minit? Tak sampai seminit pun boleh capai seminit. Ada 2 pintu kan? Dia boleh cari alternatif. Betul. Rumah fellow pun pintu tu pintu kecemasan. Sebelum saya keluar dah tukar. Blok C. Tak tukar sekali. Tapi blok C memang dah tukar. Pintu ni lah, rintangan. Nama dia pintu rintangan api. Kalau perasan dekat situ ada tulis dilarang untuk membuka kalau perasan. Okay. So kalau tugas apa nama ni, siapa nama tadi, Fatin, buat notis ke apa, maklumkan bahawa pintu tu jangan ditutup lah, jangan dibiarkan terbuka. Sentiasakan, pastikan sentiasa tertutup. Kerana apa? Di situ adalah tempat selamat anda sekiranya berlaku kecemasan, kebakaran, apa benda semua. Benda tak berlaku memang tak tahulah, macam banjir ni lah, kita tak tahu. So bersedia sentiasa. So that one is prosedur kesiagaan. Kesiagaan adalah bersiap sedia. So apa yang saya explain hari ini adalah macam mana anda untuk bersedia apabila untuk menghadapi sebarang kecemasan. Okay, next. Ini pengungsian lah, stop, drop, roll dan juga jalan je lah, merangkak ya. Next. Okay, ini adalah pasukan tindakan kecemasan yang sepatutnya ada bagi setiap kolej. Macam tadi yang sebelum ni memang ada, tapi untuk tahun depan saya dimaklumkan dah tak ada fellow, pengetua dan sebagainya. Kami akan bincang dengan pihak HCP macam mana dengan struktur organisasi untuk ERT ni. Sebab pasukan tindakan kecemasan ataupun ERT, this team wajib ada di college dan di semua tempat lah pun sebenarnya, fakulti. So
siapa yang akan jadi komander kecemasan, siapa yang akan jadi yang bawa-bawa tu semua. Kalau sebelum ni komander kecemasan adalah pengetua. Pencatat kejadian adalah SU, kebiasaannya lah. Dan yang bawah tu fellow dan juga staff-staff lah. Staff masih ada, tapi tu pun tak ramai. Dan not 24 hours, kan? Ada apa nama yang baru tu? Pembantu? Pembantu pengurus asrama. Pembantu pengurus. Mungkin yang tu lah yang postgraduate tu. Yang menggantikan fellow tersebut mungkin akan berada di atas sekali. Ataupun penolong pengurus asrama ataupun penyela. Okey. So hari ini saya just bagi taklimat. Bagi setiap jawatan tu sebenarnya pun kalau boleh ada student lah. Dan kita cadangkan untuk student tu kekal lah. Sebab ini akan kita bincangkan dengan HAP supaya student kekal 2 tahun. Sebab kita akan hantar latihan. Dan bila dah dilatih, kontrak tu kira 2 tahun lah sebagai ahli ERT. Kecuali Florep lah. Florep boleh bertukar sebab benda tu senang je. Yang lain-lain yang memerlukan latihan adalah pasukan pemadam dan search and rescue dan juga pasukan perubatan. That one perlukan latihan. Kalau masuk semester baru tukar orang, nak kena hantar lagi latihan kan. Agak sukar bagi pihak kami untuk, sebab kami akan hantar latihan. So kami akan bincang dengan HCP macam ni lah. So hari ni, tapi hari ni saya akan bagi penerangan terlebih dahulu. Mungkin selepas ni you all boleh bincang which jawatan yang you akan ambil lah. Especially ketua tingkat memang dah obviously nampak ketua tingkat memang ada satu je tempat dia. Itu adalah tugas dia lah. Okay, okay next. Saya akan explain tugasan berdasarkan infografik ni. Apabila kecemasan berlaku, kebakaran. So next. Macam saya cakap tadi, kalau api kecil tak boleh dipadamkan, just padamkan. Sekiranya tak dapat dipadamkan, pecahkan break glass tersebut dan penggera akan berbunyi. Next. Call bomber ataupun call bomber dan juga call pejabat keselamatan. Ini kalau kes api besar tadilah. Dan juga jerit api-api. Kenapa perlu jerit? Untuk notify nearby penghuni bahawa ada kebakaran berlaku dan terus evacuate. Siapa yang kena buat? Adakah ahli ERT sendiri yang kena pecahkan loceng tersebut? Siapa yang nampak api tersebut lah. Siapa yang nampak api, pergi dekat, cari penggera dan terus pecah kaca. Okay, next. So apabila penggera berbunyi, penggera akan berbunyi satu college. So penghuni akan alert dan juga ahli RT juga akan alert. Okay, next. Boleh nampak ke? Boleh nampak tak? Okey, sekiranya kebakaran tersebut berlaku di dewan ni, saya ambil kes sekiranya berlaku kebakaran di dewan ini. Macam saya cakap tadi, control panel adalah di depan pejabat, kat depan pejabat. Dan tempat berkumpul kecemasan adalah di bawah. Okey. Apabila dengar je bunyi penggera loceng kecemasan, semua ahli ERT yang terdiri daripada komander kecemasan,
pegawai insiden dan juga ahli-ahlinya, which is pasukan penyelamat dan pasukan pemadam, pegawai logistik, pencatat kejadian, pegawai pengungsian perlu berkumpul di control panel terlebih dahulu. Kenapa? Supaya pengurus kecemasan ataupun komander kecemasan ni tahu kekuatan ahli dia, siapa yang ada pada hari tersebut untuk kita buat program bukan program, menghandle kecemasan tersebut. Okay? So setiap ahli yang bawah ni perlu laporkan kepada komander kecemasan berapa bilangan ahli dia. Macam pasukan penyelamat, search and rescue dan juga pasukan pemadam, kebiasaannya kita akan ambil 4 orang bagi setiap tim, SAR dan juga pasukan pemadam. Guideline untuk pemilihan ni pun ada dalam prosedur. Nanti saya akan sharekan dengan Fatin kot. Dan pasukan perubatan pun sekurang-kurangnya 2 orang lah. Pasukan perubatan, sebab Alan Siswar itu biasanya kebiasaannya semasa UMWOW akan ada latihan berkenaan basic first aid kepada PM-PM. Tapi tahun ni sebab UMWOW tak ada secara fizikal, tak ada latihan kan, perubatan. Tapi college ni ada belajar perubatan. Ada tak? Ahli-ahli. Ni saya kira ni semua ahli lah, boleh tak? Boleh Fatin? Semua ni boleh jadi ahli ke? Ahli ERT. Nanti dapat penghargaan daripada TNC kot. So mana yang ada basic perubatan tu, bolehlah jadi ahli pasukan perubatan. Sekurang-kurangnya 2. Tapi kalau rasa macam tak cukup, boleh tambah lagi. Sekurang-kurangnya saya cakap. So kesemua ni perlu laporkan kepada komander kecemasan berapa kekuatan, and then kecuali ketua tingkat kena ada di aras masing-masing lah. Ketua tingkat kena berada di aras masing-masing. Nanti bila dah ada tim ERT itu sendiri, kalau boleh buat WhatsApp group ke apa ke. Tahun ni memang takkan ada buat evacuation drill ataupun fire drill, sebab bomber sendiri pun kata diorang tak benarkan lagi untuk buat evacuation dan juga fire drill. Tahun depan insyaAllah akan buat, bolehlah college ni buat. So pada masa tersebut kalau nak bincang apa-apa berkenaan dengan fire drill dan juga evacuation drill, bolehlah bincang nanti dalam grup. So apabila tadi macam loceng berbunyi, semua dah berkumpul kat sini. Dan apabila tugas pegawai logistik untuk identify, pegawai logistik ni biasanya staff college yang lebih tahulah kat mana lokasi nak baca control panel tu. Dan juga bagi saya rasa fellow pun tahu how to read the control panel, lokasi kat mana terbakar apa semua. So bila dah tahu lokasi kebakaran tersebut, kena ada orang ataupun pasukan pemadam ni untuk pergi tengok sama ada perlu pemadaman ataupun tidak. Okay. Terus pakai baju. Ada baju Ada bawa baju? Ada bawa suit? Suit? Ada Okay, suit. Bawa pakai suit. Terus pergi naik atas blok. Pergi ke blok. Tadi kebakaran kat sini. Kalau dah tahu kebakaran mungkin kat belakang, sebab kat belakang ni ada control panel. Bukan control panel, ada switch box kat belakang ni. Takut ada kebakaran ke apa semua. So switch box dan juga kotak-kotak. Okay, tu nanti saya akan beritahu. Switch box, kalau kebakaran kat situ, terus naik pakai baju tu, padamkan, cuba untuk padamkan. Dekat sini, kalau kita tengok banyak juga, apa nama ni? Fire extinguisher, which is good. Cuma, dia mungkin agak tersorok. Untuk extinguisher, kalau boleh dia punya signage extinguisher tu dekat atas.
kat apa ni, dekat mata kita boleh nampak macam exit punya signage tu, kita bila kita lalu kita nampak exit door tu. So untuk extinguisher punya signage pun kalau boleh dekat atas lah dan tak tersorok. Macam saya daripada sebelah sana, saya tak nampak kat mana kedudukan fire extinguisher kan, kalau perasan, kalau saya daripada sebelah sana. Kalau sini saya nampak extinguisher kat sebelah sini. Extinguisher tu kalau boleh digalakkan letak keluar ke depan lah. Okay. Apa tadi? Okay, untuk pasukan pemadam, tapi dia naik ke atas ni dengan kebenaran pegawai insiden. Pegawai insiden juga minta kebenaran daripada pengurus kecemasan. Dan bila komander kecemasan benarkan, baru naik untuk buat pemadaman. And then di tempat berkumpul, selepas dah lapor diri tadi, pegawai pengungsian terus turun, pegawai pengungsian dan juga pasukan perubatan terus turun ke tempat berkumpul, assembly point, which is dekat court serbaguna tersebut, dan terus pecah ikut floor lah. Dan untuk ketua tingkat, saya galakkan untuk ada 2 wakil. Seorang yang evacuate dekat floor, seorang lagi terus turun kat bawah untuk arrange. So untuk jawatan kuasa nanti, jawatan kuasa IRT minta lantik 2 orang wakil tingkat bagi setiap aras supaya seorang, siapa yang nanti tentukanlah siapa yang akan jaga ke atas, siapa yang ada kat bawah. Dan satu lagi reason dia, takut yang seorang ni tak ada pada hari kejadian, balik kampung ke apa kan. So itu fungsi kenapa ada 2 untuk wakil tingkat. So wakil tingkat terus susun ikut tingkat dan perlu laporkan kepada pegawai pengungsian bilangan yang telah turun. Dan bila rasa macam dah dalam 5-6 minit, mungkin ramai yang dah rasa dah ramai turun. Dan bila identify tiba-tiba memang ada orang yang tertinggal dekat blok, wakil tingkat ni, ketua tingkat ni perlu laporkan kepada pegawai pengungsian. Pegawai pengungsian laporkan kepada komander kecemasan. Komander kecemasan perlu arahkan kepada pasukan penyelamat untuk menyelamat. Misal kata terbakar kat sini dan atas ni ada orang terjatuh ke tercedera. So dan wakil tingkat laporkan kepada pegawai pengungsian bahawa aras A200 ada seorang yang terjatuh tinggal dekat bilik, terjatuh dalam tandas ke apa semua dan sukar untuk dibangun. So pegawai pengungsian ni maklumkan kepada komander kecemasan. Komander kecemasan arahkan ke pegawai insiden untuk maklumkan pasukan mencari dan menyelamat untuk pergi selamatkan mangsa tersebut dan bawa mangsa terus ke tempat berkumpul. So itu adalah tugas-tugasnya. Yang pencatat kejadian. Okay, pencatat kejadian start daripada penggera berbunyi. Anda perlu catat. Maksudnya pukul berapa penggera berbunyi, pukul berapa tim ERT berkumpul di control panel, pukul berapa yang pasukan pemadam tadi naik untuk padamkan ni, pukul berapa dapat laporan bahawa ada orang yang tercedera dekat atas. So you are macam historian lah, pencatat kejadian. Kronologi tu kena masukkan dalam laporan. Sebab bila bomba sampai, bomba akan tanya apa yang telah dilakukan. So pengurus kecemasan akan dapatkan info daripada pencatat kejadian tadi lah. Apa step-step apa yang telah berlaku, apa semua tu. Historian memang sentiasa berada dekat dengan komander kecemasan. Okay. Okay. Ada soalan setakat ni? Okay, untuk pegawai keselamatan ni lebih kepada dan lalu lintas lebih kepada nak menunjukkan lokasi kat mana tempat berkumpul apa semula. Untuk first year
second year ataupun pelajar-pelajar barulah. Kebanyakannya mungkin tak tahu kat mana lokasi berkumpul. Tak ada orientasi lagi ke mana macam Blok D, mungkin diorang terus turun kat sini. Terus ingat kat sini tempat berkumpul sebab dah biasa berkumpul kat sini. Sebenarnya bukan kat sini, kat bawah sana. Dan satu lagi, sekiranya hujan, kita pernah buat tempat berkumpul di sini, tapi kena tengok juga sekiranya yang terbakar tu adalah di blok ni, so nak tak nak kena turun jugalah ke bawah ataupun naik ke blok yang lagi satu lah. Tengok lokasi kat mana tempat terbakar lah. Dan semua tu arahan datang daripada Komander Kecemasan. So Komander Kecemasan ni dia punya command tu kena pandai lah. So Komander Kecemasan tu yang kita minta pengetua supaya untuk ni lah pegang dia punya jawatan supaya dia boleh arahkan dan juga apa step seterusnya dia tahu apa yang dia nak buat. So the next pengurus kecemasan diharapkan dapat tahulah apa tindakan yang perlu dibuat. Okey, seterusnya. Dan ini peranan pencatat kejadian macam saya cakap tadi. Next. Peranan ketua tingkat. Kalau sebelum ni untuk fakulti kebiasaannya diorang dah ada tim. So bila saya bagi taklimat, diorang tahulah apa yang diorang kena buat. Dan selepas tu kita akan buat simulation supaya setiap ahli tu tahu sekiranya berlaku kejadian sebenar, apa yang you perlu lakukan lah. Tapi sebab tim tak ada lagi, saya hanya bagi taklimat saja ke fungsian ERT ni. So from here minta untuk wujudkan pasukan ERT tersebut dan boleh belajarlah daripada slide yang saya bagi ni. Dan mungkin kalau you sendiri nak try buat senario, boleh panggil lagi sekali lah untuk saya test. Saya ajar macam mana kalau berlaku kejadian sebenar, apa yang nak dibuat. Okay, next. Ini adalah peranan pengurus kecemasan ataupun komander kecemasan. Sentiasa update. Dan apabila bomber sampai, komander kecemasan ni kena brief kepada bomber dan juga pasukan menyelamat dan juga pasukan memadam tadi boleh turun switch terus dengan bomber lah. Kalau memang betul-betul tak dapat untuk membantu memadamkan kebakaran, bomber lagi pakar lah. So better serahkan tugas terus kepada pihak bomber. Okay, next. Ini pegawai pengungsian tadi sentiasa laporkan. Okay, next. Pasukan penyelenggaraan logistik tadi, pasukan penyelamat dan pemadam, search and rescue, pegawai insiden tadi sentiasa mengurus. Okay, next. Peranan pegawai logistik dan juga ahlinya. Kita sini tak ada bilik SIM bay. Dah ada. Okay. Untuk yang tu simpan dekat suit ada memang. Okay. So ini adalah peranan untuk logistik lah. Kena tahu lokasi-lokasi tersebut kat mana. Ahli ERT pun kena tahu lah. Okay, next. Pasukan perubatan menyediakan peralatan. Sekurang-kurangnya ada first aid kit dan sentiasa bersedia untuk merawat. Seterusnya, control panel, pengurus kecemasan. Okay, ini adalah pegawai keselamatan. Okay, next. Dan apabila bomber tiba, serahkan tugas kepada bomber. So pengurus kecemasan laporkan apa yang berlaku, kat mana sekiranya masih ada mangsa, kena laporkanlah kepada bomber. Okay, seterusnya. Dah habis sebenarnya. Tapi
Saya ada edit lagi tadi selepas saya hantar slide, saya ada edit lagi. Apa itu nanti saya akan bangkitkan kemudian. So sekarang ada tak faham, buka balik pelan tadi yang ada merah, hijau, kuning. Ada yang tak faham tak berkenaan dengan peranan ataupun lokasi ke apa benda semua. Okey, sekiranya control panel terbakar, so kat mana you nak duduk? Kat mana pengurus kecemasan nak duduk? Ada jawapan? Kat mana kalau control panel tu sendiri terbakar? Apakah fungsi control panel tersebut? Ada budak engineering sini? Ada engineering sini? Bakal engineer? Apakah fungsi control panel tersebut? Siapa tahu? Saya dah bagi tahu tadi. Nak tahu kat mana lokasi terbakar. Okay. So, kalau dekat control panel sendiri terbakar, adakah you perlu pergi berkumpul control panel? Kat control panel nak tahu kat mana yang terbakar? Tak perlu lah kan? So, you kena set up another post ataupun kalau kat situ, kalau perasan slide yang berikutnya ada tulis post kawalan. That post kawalan can be anywhere yang berdekatan, macam dekat Discord ke. Kena set up temporary post kawalan lah. So apa-apa hal you akan report dekat situ lah. So pengurus kecemasan perlu ada kat situ lah. Itu sekiranya kedudukan terbakar tu adalah di control panel. Dan biasanya kebanyakan kita akan buat control panel as tempat untuk pos kawalan lah. Sebab kita tahu kat situ office dekat, kalau nak contact sesiapa, even dia punya suit tu pun boleh kita tahu kat mana lokasi. Almari suit kecemasan. Okay, ada soalan lain? Apakah beza pemadam api yang tu dengan pemadam api yang tu? Apakah beza? Sama ke? Sama ke beza? Fungsi dia berbeza. Kalau yang ni untuk peralatan elektrik, sekiranya peralatan elektrik terbakar, this one the best lah untuk padamkan, iaitu lalen. Itu ABC. Kalau pasal ABC, dia besar sikit compare to ni, nama dia CO2, pemadam api CO2. Dan ni ABC. Okay, ada apa lagi? Itu soalan saya. Ada soalan tak? Soalan. Biasanya pada awalnya belajar. Bila polis dah datang, serahkan kepada diorang. Tapi kalau evacuation drill ataupun kalau drill lah, drill biasanya diorang datang tengok je. So you all kena berfungsi lah. Ada soalan? Okay, dekat setiap aras ada tak pelan kecemasan? Pelan laluan kecemasan. Ada macam ni ya. Ni pelan laluan kecemasan. Pelan kedudukan pintu kecemasan, extinguisher, apa semua ada tak? Tak ada. Tak ada. Biasa tak ada. Chancellery ada lah. Chancellery dia combine sekali. Kat mana kedudukan? So
apabila berlaku kecemasan, orang tak, apa nama ni, tahu macam panik lah, tak tahu nak buat apa. Mungkin apa yang dia fikir, okey kat situ mungkin ada, dan tengok kat situ tak ada pula. Tapi kalau dah ada signage yang proper, dan lampu ni pun kena check lah nyala ke tak apabila berlaku kecemasan. Dan tu satu lagi, fire exit, penanda arah ke mana lokasi tempat berkumpul. Ni baru ke? Setiap aras ada ke? Ada Nanti boleh semak balik. Saya teringat apa lagi soalan. Dan nombor kecemasan tadi lah. Satu lagi nombor kecemasan. Sebab yang HCP punya poster tu saya rasa poster lama. Saya tak pasti sama ada nombor-nombor yang tadi tu ada ke tak. Nombor bomba, nombor polis, balai polis. Ada lagi soalan? So, apabila kecemasan berlaku macam tadi, pegawai logistik yang boleh ambil suit tadilah, ambil suit tu bawa turun ke pos kawalan. Okay. Untuk talimat saya rasa dah habis. Sebab biasa kalau talimat dan pasukan ERT tu sendiri dah ada, lepas ni kita akan buat simulasi. So, memandangkan the team tu sendiri tak ada, dan tak boleh lah kita nak buat simulasi tabletop tu sendiri macam mana nak praktikkan peranan dan fungsi bagi setiap ahli tu. So, saya rasa itu saja daripada saya. Kita start 3.30 tadi. Cepatlah. Sebab kalau ada simulasi, saya dah pernah buat dekat College 7. Simulasi tu saja ambil masa sejam. Which is sebab dia orang nak tahu peranan dia orang. Setiap satu tu kita akan stop, apa next step. So, so saya summary kat sini lah. Okay. Boleh. Sebab simulasi pun orang mungkin tak tahu macam mana nak buat. Sebab simulasi saya ada macam injection lah. Injection tu macam, okay, siren berbunyi, apa yang patut dilakukan oleh tim. The next injection, ada seorang mangsa terperangkap. So apa, saya nak tengok apa, macam mana you all berperanan nanti. So dia simulasi lah. Ada lagi soalan? So, sebagai rumusan atau kesimpulan, sentiasa bersedia walaupun apa-apa juga, walaupun kita rasa macam kita sentiasa selamat ya duduk dekat college, kita dah tahu apa yang akan berlaku. Dan Universiti Melaya sebenarnya dah ada banyak kejadian yang kita tak sangka-sangka berlaku, dan hujan semalam saja dah ada 2 kejadian tanah runtuh dekat Akademi Pengajian Melayu dan juga di klinik kesihatan. Itu agak bahaya, tapi dia punya foundation tu kukuh. Dan kebakaran yang paling besar di Universiti Melaya adalah kebakaran Dewan Tunku Chancellor. DTC kita pernah terbakar. Saya tak masuk lagi pun. Tahun 2001 ke 2000 macam tu terbakar. Dan yang terbaru yang agak besar adalah kejadian Fakulti Ekonomi. Ada Fakulti Ekonomi sini? Tak ada langsung. Fakulti Ekonomi Blok H10 terbakar. Tingkat 3 dan 4 habis hangus terbakar. Dan kalau tahun ni saja sebenarnya ada 2.
Satu adalah bahagian dapur kafe kolej kediaman ketujuh. Satu lagi 3. Satu di UMX sebelah kolej 12. Tu kebakaran kecil sempat dipadamkan oleh student sendiri. Satu lagi mana ya? Saya ingat, tapi ada 3. Dan Alhamdulillah kedua-dua kejadian ini sempat dipadamkan oleh warga Universiti Melaya sendiri. Macam Kolej 7, staff sendiri dapat padamkan sebelum student dulu padam. Kemudian serahkan kepada staff, dapat padamkan, bomba sampai dah settle, padam. So, tu pentingnya tahu kat mana lokasi fire extinguisher. Selain daripada fire extinguisher, ada juga apa nama tu, hose reel tu. Setiap aras ada hose reel. Tak banyak college ada, saya perasan. Tak banyak college yang ada tu. So kalau kedua-dua ni tak dapat nak padamkan, hose reel ada. Hose reel tu pun logistik kena check, sebab kita pernah datang bila buka macam air mata tu benda. Sedih. Even tunggu lama pun dia still pressure dia tak ada. So nanti logistik minta untuk sentiasa semak dia punya tekanan air, dan untuk extinguisher ni kena check sentiasa dia punya expiry date dan sebagainya lah. So saya cakap kita perlu sentiasa bersedia. Walaupun anda berada di sini, mungkin tak ada kejadian apa-apa, apabila berlaku di fakulti, anda sentiasa bersedia lah. You dah tahu apa yang you kena buat. Macam minggu lepas saya bagi taklimat ke fakulti sains komputer. Saya remind orang, the first thing yang you should inform student dalam kelas, di manakah lokasi tempat berkumpul sekurang-kurangnya. Kalau you sendiri pergi macam library, pergi mana pergi fakulti lah, tahu tak kat mana tempat berkumpul? Ada tak usaha untuk pergi dekat tu, pelan kecemasan tu? Tak ada kan? Bila dah kecemasan baru panik, tak tahu apa nak buat. So pesanan saya, perlu sentiasa bersiap sedia dalam apa-apa jua, di mana jua anda berada, walaupun bukan dalam Universiti Melaya sendiri pun, kat mana-mana anda berada, kalau ada berlaku apa-apa, you should know apa yang patut dilakukan lah. At least tahu macam mana nak menggunakan alat pemadam api kalau dekat luar. Ada berlaku kejadian kebakaran dalam Universiti Melaya tahun lepas di makmal fizik dekat Fakulti Sains. Pelajar tersebut tak tahu menggunakan pemadam api. Pemadam api di depan bilik yang terbakar. Dia tak tahu macam mana nak menggunakan pemadam api. Mungkinlah pada pandangan saya, sebab time tu dia panik, tak tahu nak buat apa, tak nampak dah apa-apa benda-benda yang lain. So ahli RT juga perlu sentiasa keep calm. Salah satu kriteria. Nanti boleh buat interview, bagi situasi, tengok macam mana dia tenang ke tak. Okay, saya rasa itu saja kot. Pesanan saya sentiasa bersiap sedialah walau apa-apa pun yang berlaku. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hazrin di atas taklimat yang telah disampaikan sebentar tadi. Semoga segala yang disampaikan dapat membantu para penghuni Astar untuk sentiasa bersiap sedia menghadapi kecemasan. Majlis diteruskan lagi dengan sesi bergambar. Dijemput para hadirin untuk bersedia bagi menyempurnakan sesi bergambar.
Terima kasih diucapkan di atas kesudian menyempurnakan sesi bergambar sebentar tadi. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka usailah majlis kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi daripada taklimat kecemasan sebentar tadi. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada para tetamu yang sudi meluangkan masa untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mengumumkan keberangkatan keluar tetamu kehormat serta tetamu jemputan yang lain untuk meninggalkan majlis. Majlis bersurai, sekian terima kasih.